terus ke tajuk utama kita lah. Sebelum tu, orang kata apa, saya suka untuk wish Tuan Syahril Hafizi yang saya nampak dekat handphone saya ni lah. Tuan Syafiq Syarif, Tuan Arif Irfan. Tuan Syafiq Syarif ni sahabat baik saya daripada Johor. Okay. Okay. Kenapa kita nak bawa topik minyak ni? Kerana pada end of May, oil hits 2-year high. Mana kita kata May to May lah. May 2019 kepada May 2021, dia rekod paling tinggi lah. Mana dia rekod sekitar untuk WTI sekitar 71 ataupun $70 per barrel, dan untuk Brent dia sekitar 72 per barrel. Okay, dalam tempoh walaupun dalam keadaan kita kata pandemik, tapi dia boleh pula tinggi. Kita travel tak travel, jalan pun tak jalan. Maksudnya apa yang membuatkan perkara ni berlaku Jadi ini sedikit pengenalan lah. Saya Nur Hamid Lokman, FAR dan FAR bersama The Sophisticated Investor. Semoga anda cuba berkenalan siapa The Sophisticated Investor dan siapa itu financial planner. Okey. Baik. Suka untuk saya, orang kata apa, maklumkan bahawa sesi Bursa Chit Chat tim Smart Saham ini adalah dengan kerjasama Bursa Malaysia Eye. Mana program ini di-endorse secara rasmi, bukannya something yang saja-saja dibuat, yang tak mana-mana. Jadi anda jangan risau pasal credential. InsyaAllah apa yang diberikan ni kita akan align dengan authority. Okey. Dan Bursa Malaysia Eye tau, nak kata kita tambah sikit syariah kat situ. Nak cakap lebih-lebih kan kata tunggang pula. Sebab saya tengok sekarang ni banyak sangat kes-kes nak tunggang agama ni. Kalau saya tengok kes terbaru duk share dalam saya keluarga Kelantan. Okay, ada duk share Tok Bomoh COVID. Okay, Tok Bomoh COVID. Okay, Ustaz Dor nama dia kan. Cakap Allah syoknya buat duit. Tapi recently ni dia stop sebab dia risau COVID. Cakap kau nak rawat COVID, kau takut juga COVID. Tapi itulah ala kulli hal, itulah manusia. If there's a room to make money, either good or bad, kadang-kadang orang kata apa, duit kopiah letak kejap. Kita bincang duit dulu. Itu dunia lah. Okey. Okey, kita tengok sikit apa yang berlaku pada market kita. So market kita ni secara tidak langsung, nak kata indikator secara tepat keadaan ekonomi negara pun, orang kata apa, dia tidaklah menggambarkan secara tepat. Tetapi dia boleh memberi secara gambaran kasar apa sedang berlaku. Kerana apa? Capital market adalah tunjang kewangan untuk sesebuah negara itu. Okey. Mudah cerita, nama pun pasaran modal. Jadi kalau kita tengok peniaga-peniaga, company-company besar, kat mana mereka akan dapat duit untuk menjana bisnes mereka dan seterusnya memberi peluang pekerjaan kepada rakyat, dan seterusnya lagi kita sambung, apabila rakyat ada kerja, dia ada purchasing power, maka indeks ataupun indeks pasaran kita lah yang akan kita tengok dulu. Jadi kalau kita tengok, saya dah terpis pula gambar indeks-indeks yang berlaku pada hari ini, maka sebenarnya kita punya ekonomi masih berada dalam keadaan dia tak naik tak turun lah. Okay? Jika since pada akhir tahun lepas dia naik sampai 1,700 mata dan kini bermain sekitar 1,550 ke 1,600. Okay? Kenapa mata-mata ni penting? Okay? Untuk kita tahu, mana kalau saya assume yang mana join ni, banyak kawan-kawan ni. Farhan Ramlan si Kacak, dia kawan saya Sedar kat. Dulu orang panggil dia kalau kat Sedar Farhan Kacak, sebab banyak Farhan. Jadi kalau Farhan Kacak tu kita tahu tu Farhan Ramlan. Ada Zul Fadlin, Farid Jalil, terima kasih. Okay, boleh share kan. Okay, pentingnya indeks-indeks ni adalah untuk kita ukur aras keadaan market. Jadi untuk kita tengok sekarang dia berada sekitar poin mata-mata yang saya sebut tadi lah. Okay, hari ni 1,587. Dia naik 9 mata pada semalam, which is a good sign untuk hari ni lah. Maka ramai yang buat untung. Kalau kita tengok pun hijau lagi banyak pada merah. Itu sekitar market kita hari ni. Okay. Intro lah, tak masuk tajuk lagi. Orang kata apa, sebab tajuk ni mungkin straightforward dan simple, tapi suka untuk saya kenapa kita perlu share juga berkenaan dengan apa yang berlaku secara general. Kerana apabila anda berdagang saham, anda akan lebih cakna dengan apa yang berlaku pada keadaan semasa. Okey. Jadi,
minyak. Jadi ini yang saya akan share pada malam ini berkenaan apa yang berlaku kerana dia mencatatkan minyak melalui indeks WTI lah. Okay? Brand basically dia masih berada pada aras yang sama. Tapi still in 2 years dia mencatatkan masa yang tertinggi. Cuma dia dia kalau anda mula fahami chart, jadi dia tidak break. Kalau WTI dia break downtrend line kat situ sedikit. Okay. Tetapi untuk 2 years high, both WTI dan Brent mencatatkan 2 years high lah since May 2019 to 2021. Okay. Baik. Sedikit komen. Macam mana boleh masih bersama dengan saya ke dalam sesi pada malam ni? Okay. Ini chart yang masa saya share pada sesi saya Februari 18 Februari 2021. Okey, ketika ini berlakunya rebound yang signifikan dalam pasaran minyak daripada post COVID itu menaik yang mana ketika itu apa yang berlaku kerana decrease-nya production dan berlaku kalau tak silap saya berlakunya ribut salji yang besar di US menyebabkan oil rig di sana stop operation, ada sampai mati pun. Okey, dan ketika itu juga kalau anda nampak kat dalam chart tu, okey, saya bulatkan merah tu. Yang mana saya menyatakan just kita tengok dekat situ apa akan berlaku kerana jika jatuh, okey, kita ready untuk tunggu dia retrace kat mana lah. Okey. Tapi jika dia lepas, mungkin dia akan pergi jauh dengan lebih tinggi dan kita tengok apa yang berlaku sekarang. Okey, sikit komen, nampak ke chart kat dalam ni? Chart yang ditunjukkan ni. Okey. Saya pakai monthly chart kerana saya nak menunjukkan secara gambaran besar minyak ni mana dia peak betul-betul ketika 2008 dan sebenarnya dia sedang menuju downtrend. Okey. Mana on the bigger picture sebenarnya permintaan minyak ni semakin berkurang atas pelbagai faktor mungkin. Okey. Jadi kita tengok balik bulatan minyak, bulatan merah yang saya tu, dan dia tembus ke atas. Okey. So, adakah dia masih boleh bertahan sehingga ke point next bulatan yang saya bulat tu ke 75 USD per barrel untuk mencari paras rintangan lah, ataupun bahasa Melayu ni, ataupun dia punya next resistance, we will see. Okay. Okay, ini on day part lah. Okay, bila tadi monthly punya part, jadi anda akan nampak smooth sikit dia punya naik turun tu. Okay, jadi sini ini adalah daily. On daily part, mana kenaikan tu dia bukanlah berlaku secara linear, dia ada naik turun dekat situ. Tetapi on the long track dia membuat uptrend lah. Dia keep, kalau kata anda start belajar saham dengan lebih mendalam, dia membuat higher low yang baru. Maksudnya bila dia buat higher low yang baru, dia menunjukkan uptrend lah. Belum ditambah dengan ke indikator-indikator lain. Kalau nak tahu, maknanya saya ni kalau kita kata belajar medik lah dulu. Tak ada berkaitan pun dengan keuangan-keuangan ni. Kita bolehlah nak komen sedikit atas ihsan yang saya rasa, ilmu yang saya dapat melalui bersama dengan tim Smart Saham. Okay. So kita tengok dia pecah downtrend line tu, dan untuk smaller picture dia sedang uptrend. So sejauh mana dia boleh bertahan, kita tengoklah. Dan kalau dia boleh bertahan tinggi, is a good sign for us actually, for Malaysian, kerana Petronas lah. Petronas tu adalah sumber utama negara kita. Maka kalau minyak naik itu, orang kata it help us lah. Okay. So, apa itu Brent dengan WTI? Jika anda masuk pasaran saham dan anda start nak berkenalan dengan minyak, ada beberapa benchmark harga pricing of crude oil di dunia yang melalui saya baca harian hari ni, ada 3 lah. Brent, WTI ni, dan ada Dubai Crude. Cuma sebab Dubai Crude tu tak berapa digunakan kerana tak berapa generalize. Yang major adalah Brent dengan WTI. Anda boleh Google untuk tahu lebih detail, tapi mudah cerita, Brent UK, WTI ni US, dan OPEC. Okay, oil producer
oil petroleum exporter country, dia menggunakan Brent sebagai dia punya pricing, termasuklah kita. So mana mostly negara Commonwealth dia akan pakai Brent lah. WTI kebanyakannya di belah Amerika. Okay, sekadar orang kata apa, jadi bila anda nak main saham, bila anda nak tengok minyak, anda tahu anda perlu tengok dekat chart ni lah nanti. Okay, so far macam mana? Masih bersama saya ke sahabat-sahabat ni? Farid Samirun, Faizal, Reza, Fazli Ishak, Hilmi Hamidi. Okay, market is moved by human. Nak tak nak, yang menggerakkan market tu adalah manusia. Jadi, kesan yang akan menggerakkan market itu sendiri adalah datangnya daripada pergerakan manusia itu sendiri. Okay, so nanti kita akan tengok yang mana yang menggerakkan harga, yang menyebabkan naik, yang menyebabkan turun, itu sebenarnya adalah kesan yang berlaku oleh tindak tanduk manusia itu sendiri. Okey, ini adalah sedikit kebenaran. Ini adalah kuasa besar dunia minyak sekarang. Maka untuk balancekan kuasa ini, tertubuhlah OPEC. Okey, sebab kelima-lima ni dia besar yang amat. So untuk balancekan kuasa-kuasa ni, maka OPEC adalah. Okey, jadi OPEC mengumpulkan mostly pada negara Timur Tengah, dan ada sedikit negara di belah Amerika Selatan dan Amerika Utara, Mexico, Venezuela, dia masuk dalam OPEC to balance lima negara ni. Kalau saya nampak tengok ke kanan ni, minta maaf sebab tengah tengok skrin. Okey, jadi ini adalah berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Apa yang contribute kepada 2 tahun ketinggian dalam tempoh 2 tahun, walaupun despite the world is still in pandemic. Okay, sebelum saya proceed kepada point saya, kita orang kata apa, have a break sekejap. Okay, nanti kita bersama lagi insyaAllah. Okay, sebelum bersama, point yang selepas pada rehat ini, kita akan tunjukkan apa yang menyebabkan counter naik dan relevan tak lagi minyak ni. Dan yang ketiga, sedikit kajian counter berkaitan dengan ada 2 syarikat lah saya bawa untuk dalam bursa ini. Okey, kita have a break sekejap. Okey, terima kasih. Okey. Sedikit iklan lah. Mungkin kalau yang mana yang dah setia, orang kata apa, hampir setiap malam, kalau kata yang dapat top fan tu, mungkin dah bosan ataupun muak tengok iklan tu. Tapi ala kulli hal, itulah yang nak disampaikan dan menyatakan betapa konsistennya kami, insyaAllah. Okey, baik, kita back to kita punya topik. Apa menyebabkan dia naik tinggi recently lah. Cuma saya apa yang saya olahkan malam ni based on pembacaan saya. Of course banyak sangat faktornya secara tempoh 2 tahun tu. Cuma saya akan ambil apa yang recent event. Okey, jika bulan Februari hari tu, kalau saya ingat balik antara poin-poin saya masa tu, startnya vaksin diperkenalkan. Okey, yang mana Pfizer lah yang mempelopori, yang bagaimana dia mengatakan bahawa hatta yang hidup, yang mati pun dia boleh hidupkan. Okey, yang mana faham lah Pfizer ni, apatah lagi dekat vaksin ni. Dia punya metafora lah. Okey. Dan ketika tu juga US diserang ribut salji. Okey. Dan Februari tu juga mana relatively compact pada bulan 12, mengurang OPEC mula cut off production. Okey. Jadi kita tengok apakah recent event yang berlaku yang turut orang kata apa, bagi steroid kepada market minyak. Market minyak, walaupun kita kata dah lah, kalau kita tengok kat Malaysia lah, PKP tak bergerak, international travel pun tak berjalan, tapi they still demand, maksudnya they still boleh naik. Okay, the first point yang saya nak ajak untuk ataupun saya nak share adalah sama seperti Februari tadi, adalah OPEC dia dah cut off kan dia punya production. Cuma decision ni dibuat pada April.
meeting April, decide untuk sustainkan production 2.1 million barrel per day, mana starting from May to Julai. Maka dia dah bagi satu time frame kat situ, indikator awal untuk kita sebagai mungkin yang mana favor berkaitan minyak ni. Maka OPEC dah bagi indikator awal yang mana mereka mengekalkan harga, dia meletakkan harga pada pengeluaran 2.1 million barrel per day. Jika ada orang oil and gas yang ada bersama saya pada malam ni, betulkan fakta saya jika tersilap lah. Ni based on reading saya lah. Yang mana akhir tahun lepas dia sekitar 12 juta, diturunkan ke 7 juta dan diturunkan lagi kepada 2.1 juta. Dan mereka akan meeting on monthly basis untuk decide adakah nak berubah ke tidak. So, as a recent event, pada bulan Mei, mereka menetapkan masih nak continue harga ini sampai Julai. So, ini indikator awal, makna kata kalau kita berkaitan dengan law supply and demand, maka supply tu akan remain pada paras yang sama lah. Yang mana paras yang sama relatively kita kata sedikit pada sebelumnya. So, kita boleh dapat gambaran secara kasar, apabila supply tu sedikit, maka harga sama ada dia akan jadi naik lah, unless ada apa-apa event yang lebih teruk menyebabkan sebenarnya production yang sedikit tu pun berlambak-lambak pula lebih dia. Okay? Jadi kalau anda Google, anda boleh dapatilah bahawa ada concern yang akan jadi yang menyebabkan jika OPEC kekal pada 2.1 juta ni, menyebabkan mungkin bila ada setengah negara dah recover, mungkin permintaan akan tidak cukup. Okey. So itu clue awal yang kita ada, yang kita sama-sama ada. Mana kalau saya pun nak favor counter berkaitan dengan minyak, jadi kita ada window sehingga Julai, at least end of Julai. Tapi mereka akan decide on monthly basis lah. Adakah mereka nak kekal on that capacity kan? Okey. Baik. Ini adalah chart yang saya ambil daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, slide Februari saya hari itu. Relatively production OPEC direlatekan dengan financial crisis dan coronavirus case ni lah. So actually bukannya daripada corona ni dah menurun production. So dia dah menurun ni dah lama, starting since 2016 tu production dah makin kurang. So ini adalah gambaran kedua untuk kita untuk kita simpan. Mana as a bigger picture, permintaan minyak dunia kurang lah bang. So there must be something going on. Sama ada sebab ada substitute ke, kereta tak banyak ke, sebab nak hilangkan carbon emission ke, wallahu alam kan. So apa yang saya bawa ni lebih kepada untuk kita share dan jump to conclusion tu boleh sama ada kita sama-sama, mungkin boleh anda sendiri fikirkan. Okey, daripada data-data yang saya cuba bawa. Okey, so relate dengan OPEC tadi, mana on short term OPEC reduce kan dia punya pengeluaran. But on long term, memang kita tengok chart tadi mula-mula pun dia dah turun dah daripada 2008 tu, permintaan minyak tu sebenarnya. Okey, itu sebab pertama tadi, mana OPEC kekalkan pengeluaran dia sekitar 2.1 juta barrel per day. So dia bagi sedikit boost, kerana nanti kita relate untuk poin kedua ni, maka permintaan kekal, pengeluaran kekal sedikit, sedangkan ada negara-negara dah start to recover, especially China lah. China based on saya baca tu 25 to 30% minyak dunia, dia adalah biggest importer minyak dunia. Jadi maknanya jika dia recover, maka bila dah giant dah bangun, dia nak makan, tak ada. Makanan tak cukup. Makanan cukup mungkin untuk Nobita Sunyo je. Giant tak boleh nak makan. Jadi kat situ akan menyebabkan harga akan naik lah kat situ. Okey. Jadi untuk poin kedua, dia mula dengan India lah. India mencatatkan starting Jun dia mencatatkan kes paling, orang kata dalam tempoh 2 bulan. Mana kalau minyak tadi dia mencatatkan
paling tinggi 2 tahun. Okey, India ni pula paling rendah dalam masa 2 bulan ke 114,000 berapa ratus lah. Okey, daripada dia punya peak tu masa sekitar Allahumma salli ala Muhammad bulan Mei kalau tak silap, betulkan jika saya salah, bermain sekitar 380,000, 400,000 per day, per day. Jadi dia start to turun. By apa? Okay, ada 2 perkara yang mana based on my reading juga, vast vaccination, okay, dan education kepada masyarakat berkenaan dengan the kepentingan SOP. Okay, since kita divert sikit sebabkan poin kedua ini dah di zaman wabak ni, untuk orang kata apa, sama-sama tim Smart Saham nak anjurkan juga berkenaan dengan sama-sama kita galakkan untuk rakyat kita cepat-cepat orang kata apa, ambil vaksin supaya kadar pengambilan vaksin negara itu mencapai pada tahap yang satisfied cepat. Maka cepat untuk sebab saya hari tu ada call dengan dekat seorang kawan saya yang ada dengar juga tadi ni. Saya tengok dia ada lagi kita nama Farid Jalil Beliau sahabat saya yang sedang menetap di UK dan dekat sana maksudnya dah berlaku seperti orang kata apa, biasalah, dah back to normal, cuma mereka masih pakai mask, masih berjaga proper SOP. Due to apa? Due to because of the vaccination rate tu dah jadi tinggi. Mana kita bukan nak sembang kibang. Okey. Dan apa yang saya boleh katakan, pengalaman saya sebagai sebelum ni pernah menjadi doktor, nak katanya kenapa masalah anti-vaksin ni ataupun ketakutan masyarakat pasal vaksin ni berlaku kerana info yang datang tu tak balance. Sebelum ni orang tak ambil tahu pasal vaksin. Yang tahu mungkin doktor, mungkin saintis yang terlibat, nurse, pekerja-pekerja kesihatan. Hatta pekerja kesihatan pun tak ramai yang nak ambil tahu. Jadi bila timbulnya satu negara nak ambil tahu, maka info yang negatif tu akan sampai dulu. Maka kalau kita ikut pertimbangan situ, dia jadi macam 5 nak lawan 100 lah. Dan 100 tu pula yang jenis memang kalau faham tu dia beriman betul-betul. Maka timbullah perkara-perkara berlaku yang menjadi mudarat, seperti contoh yang melibatkan agama hantar. Okey, sorok-sorok sembahyang orang kata apa, kan tak kena dah dari segi maqasid syariah kat situ. Okey, sedangkan nyawa agama kena jaga dulu. Tapi sembahyang berjemaah tadi tu memang dianjurkan, tapi dia sunat. Tapi sanggup pergi sorok-sorok, Allahu Akbar, tak kena. Okey, jadi saya nak anjurkan untuk macam mana kalau kita nak jadi macam India, including US, Europe and China, anjurkan untuk vaksin. Kita tak kata vaksin tu adalah paling maksum, tetapi dia adalah yang orang kata apa, on current session dia terbaik untuk menyelamatkan keadaan dan seterusnya menyelamatkan ekonomi lah. Okey, baik, kita balik ke topik kita tadi. Minta maaf sebab saya orang kata apa, sedih bila duk baca geng-geng anti-vaksin ni apa. Dah lah anti-vaksin, tunggang agama kau-kaunya. Sebab agama lah paling sedap nak pergi tunggang. Jadi pula nak baca malas. Nak study malas, Google lah senang. Jadi itu yang berlaku kepada masyarakat. Mana saya dan kat mana kat pekerja-pekerja kesihatan, mereka dah orang kata apa, kadang tak tidur lah apalah, itu pun kena juga. Okay, nak buat macam mana? Agenda Yahudi katanya, Dajjal lah bagai, Allahu Akbar. Okay, back to topik tadi. Maka, poin yang kedua yang saya nak share kepada sahabat-sahabat pendengar ni, okay, US, Europe and China, diorang dah starting to loosening the restriction untuk at least travelling ke. Maka bila loosen dah berlaku, circulation akan berjalan, interaction akan berjalan, social pun akan berjalan. Maka kat situ, of course, salah satu yang akan fuel up perkara ni adalah minyak lah. Fuel itu sendirilah. Okay. So, inilah juga salah satu steroid yang mana dia tak ada data yang confirm lagi. Berapa ramai akan keluar, berapa ramai gunakan minyak, tak ada. Tapi hope tu dah ada. Yang tu yang saya buat point tadi. Market move by human. Jadi hope tu dah ada, confident tu dah ada, start pelabur tu pump duit. So, itu pasaran saham di mana-mana akan berlaku, mana sentimen tu penting. So, hope dah start berlaku, minyak jadi kurang. Okey, orang dah assume, minyak macam-macam mas mula-mula timbul lah dulu. Bapak harga Yahudi apa semua kan. Sebab
dia start tu, okay, orang perlukan emas ni, kita simpan emas kita. Jadi itu yang berlaku secara makro, secara dunia. Itu point yang kedua yang saya nak bawa, yang kita boleh relate dengan kenaikan minyak yang berlaku. Okay. Yang ketiga, world largest oil trader says US has left OPEC in control of global crude prices. Ini recent daripada Bloomberg. So it seems that yang US dia terkesan daripada ribut ais hari tu, dan corona juga, mereka cut dia orang punya production to 50% or less. Okay, jadi dia left kan, jadi dia tak ada kuasa yang balance lah. Jadi OPEC yang jadi abang long untuk menentukan market crude, dan abang long pula dia kurangkan production. So mana kita berbalik kepada supply and demand tadi, maka minyak naik lah. As simple as that. Cuma nak kena baca je lah kan. Jadi okay, itu point ketiga. Point ketiga yang boost up recent event, kenaikan kita kata highest in 2 years lah. Tapi sebenarnya Isnin hari tu dia dah retrace balik. Sebab itu adat. Benda yang naik mesti turun, benda yang turun boleh naik. Okay? Jadi dia takkan naik, dia akan ada retrace sekejap. Okay, apa dikatakan based on pembacaan saya, kenapa Isnin hari tu kita cutilah Agong kan, Agong punya birthday. Cuma on world minyak dah retrace balik kerana investor minyak ini start to taking profit. Itu pun anda kena belajar. Yang mana setiap instrumen pelaburan dah masuk, rumah, emas, selagi anda tak realizekan profit tu, sebenarnya anda tak untung pun lagi. Anda sembang kata, rumah aku dulu beli 100,000, sekarang harga 300,000. Batu 300,000 tu, selagi anda tak jual. Samalah macam saham tadi. Jadi apa yang pelabur buat, mereka take the profit. Okay. BPCO dia menyokong kenyataan itu. Maknanya dia menyatakan lasting trend in global oil demand growth plus limited US crude output. So ini mungkin boleh kita kata indikator ketiga, yang mana BPCO mengeluarkan bahawa dia akan the trend ni boleh last. Okay, due to of beberapa demand lah yang relate pada point pertama dan kedua tadi. Okay. Dan point yang keempat, pada Januari hari tu, China sebagai pengimport terbesar minyak, mereka estimate yang mereka memerlukan 12 juta barrel per day. Okay. Sedangkan kita tahu output tak sebanyak itu. Jadi ini indikator awal, indikator yang seterusnya menyatakan bahawa keperluan minyak ini akan terus meningkat. Kerana kita tahu negara yang dah recover apa? China. Okay. So Giant dah start nak minyak ni, tapi minyak kurang kan. Okay. So ini antara poin-poin penting yang saya nak share pada malam ini. Okay. Dan ada things to ponder. Okay. Kepada yang nak favor kepada dalam energy ataupun oil and gas ni, secara spesifik lah. Pertama kita tengok long term downtrend kalau kita tengok pada since 2008, tapi dia tak bermakna kita tak boleh masuk. Okay. Sebab on shorter time frame dia boleh jadi naik. Okay. Second adalah adanya substitute energy yang bakal menggantikan minyak, dan mungkin sekarang tak signifikan, tapi sooner or later dia boleh menggantikan. Ketiga ni very weak stimulus of demand. Okay. Kerana pada saya, selagi mana wabak ni tak settle, mana relatively kita kata demand tu masih rendah. Cuma yang point nombor 2 tadi, semuanya adalah berkaitan dengan hope. Perkara tak berlaku lagi, tapi sebab pasaran saham ni bergerak bagi sentimen, maka benda tu boleh bergerak dulu sebab hope. Macam kita kata bagi apa, nak kahwin kan, kita bagi harapan yang kita boleh bina bahagia bersama rumah tangga sehingga hujung nyawa bersama. Tak berlaku lagi ni, tak tahu nak hidup bersama 45 tahun ni, wallahualam. Tapi
hope tu, jadi start tu berjalan dan berkahwin. Macam tu lah juga. Apa yang relatively lah, analogi short, sekali imbas yang boleh terfikir ni kan. Okay. Yang keempat, however, know the big picture and trade the current. Okay. Mana kita tahu on long term tadi apa yang berlaku. Okay, sedikit tambahan untuk kita relate point tadi, ada dua perkara. Pertama, indikator yang jelas dikatakan China nak minta minyak. Kedua, OPEC akan tahan harga sehingga Julai. So, mungkin kepada yang mungkin tengah hold lagi kaunter minyak, anda boleh consider. Tapi apa-apa pun, anda letakkan cut loss point anda. Okay? Jika anda memang big capital, anda mungkin boleh hirekan anda punya cut loss. Okay? Tapi jika anda sikit capital anda, tetapkan return and reward and risk ratio anda. Okay? Sebab kat sini kita dah ada indikator awal yang mana OPEC nak kekalkan harga. Dan itu indikator besar. Sebab dia yang kawal harga sekarang. Okay? Abang Long. Okay. Point yang things to ponder next adalah pada Mei juga berlaku meeting antara Iran, US dan Europe, yang mana ada ura-ura menyatakan Iran bakal di-release sanction dia. Okay. Belum definite lagi. Okay. Dia di-sanction ketika zaman Allahumma salli zaman kalau tak based on saya baca tu zaman yang apa nama presiden sebelum ni, Trump, lupa. Okay. Zaman Trump, okay, banking dia, trade dia, oil dia, okay. Jadi jika dia release sanction tu, mungkin ada pertambahan sedikit lah, sebab dia boleh produce dalam 4 juta barrel juga per day. Okay, so dia boleh release dan mungkin akan boleh mengimbangi kuasa OPEC lah, mungkin boleh jadi turun. So ini dua perkara yang saya tak tuliskan dalam point ni untuk saya share dapatan saya, apa yang saya kajilah sepanjang sehari ini. Okey, jadi sebelum orang kata kita end untuk dari segi point apa yang berlaku, kenapa naik ke tu, dah habis dah. Okey, saya just nak share apa dua counter yang berkaitan dengan minyak dalam bursa, yang untuk saya share base dan saya ambil analyst report recent. Bukan, saya tak bagi buy call sini. Ini based on memang analis yang sah, dia boleh keluar kenyataan. Okey. Setinggal mana kesimpulannya, minyak ni dia ikut supply and demand. So equipkan diri anda dengan ilmu, anda boleh baca. Anda cari data tu dan anda boleh buat penakulan anda sendiri. Okey. Dan berkaitan dengan trade anda lah. Okey. First, saya nak bawakan dengan Hibiscus Petroleum. Saya rasa Hibiscus ni hari ni banyak yang mandi minyak ni. Mana siapa cut off mungkin dia dah satu gap up berlaku. So gap up dia naik sampai 7 berapa tu. Saya tak plot pula. Mungkin bila jadi 78, 79. So kalau dia dah secure profit time tu, kenyang dia. Even dia jatuh pun masa market tutup, mana dia jatuh ke bawah lah kan, sebab candle tu kat belah bawah merah tu. Maka still profit kalau siapa yang beli semalam. Tapi siapa yang beli pada open price tu, mungkin dia sikit je lah profit dia. Okay. Ada kenalan saya hari ni yang share, profit dia alhamdulillah sehingga RM5,000. Berapa modal? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi nak kata gap up berlaku hari ni, adakah disebabkan minyak yang mungkin boleh jadi. So dekat atas tu saya letakkan 80 sen tu. Ini adalah TP yang diletakkan oleh analis satu yang saya bawa lah. Analis akan ada banyak daripada pelbagai pelbagai research house yang diberikan authority oleh Suruhanjaya Security. Jadi yang contoh saya bawa ini, dia meletakkan TP-nya boleh pergi sehingga 80 sen based on fundamental yang mereka bawakan lah kan. Anda boleh cari. Saya tak bagi full report. Okay. Untuk Hibiscus ni saya bawa pada M Investment Bank. Dia maintain buy. Okay, report ni keluar pada 25 Mei. Tak sampai 2 minggu. Mana baru lagi. Mana fair value TP yang dia letak kau. Mana saya letak 80 sen. Silap. Dia letak tinggi lagi 85 sen. So boleh consider lah siapa yang
yang mungkin tengah hold lagi tu kan. Cuma macam di awal presentation saya cakap tadi, orang tamak ni selalu rugi. Itu based on pengalaman saya. Sebab tu saya tak sesuai day trade. Swing okey, invest pun okey lah. Jadi day trade ni tak boleh. Rasa nak tengok je tak boleh lah. Mengganggu kehidupan seharian. Okey, jadi pada Investment Bank dia menyatakan maintain buy. Report dia panjang. Anda boleh Google cari. Okey, recent report dia stay sampai 85 sen daripada 62 sen. Mana harga semalamnya sekitar 62 sen lah Okay, so dia boleh goes up to 85 cents. Okay, boleh cari dan baca macam mana dia mengeluarkan harga itu. So daripada Investment Bank ni, dia suggest untuk maintain buy lah, riding, dia punya tajuk tu, riding on higher oil price. So dia pun kaji tu lah. Okay, maknanya kalau untuk tempoh setahun pula, dia boleh goes up to, kalau siapa-siapa nak tahulah yang 52 week high low tu, itu dia punya parameter kalau anda nak letakkan anda punya cut loss point lah. Okay, dia boleh goes up pada kajian dia untuk 52 minggu, dia boleh 75 sen dengan 44 sen lah harga tinggi rendah yang dia pernah pergi. Okay, baik. Faham ke pasal report ni sikit? Okay, anda boleh cari je tau. Kat mana nak cari? Masuk kelas lah, baru tahu. Okay, next yang nak bawa adalah Dayang. Dayang. Okay, TP yang dibawa oleh research analyst yang lepas ni saya tunjuk, dia sehingga RM1.80. Okay, jauh tu. 50 sen tu bang. 50 sen bahagi RM1.3 tu berapa lah? Dalam berapa puluh persen kat tu. Okay, anda boleh pergi. Cuma bila dia nak pergi tu, kita tak tahu. Boleh jadi sekarang. Okay, minyak mungkin sampai Julai. Bolehlah cuba. Bukanlah cuba, belajarlah sikit kan. Janganlah cuba nasib macam main judi pula. Okay, anda tahu company tu patuh syariah dan anda cuba masuk. Okay, lagi bagus daripada, mungkin kalau ada yang main forex malam ni, saya anjurkan berhentilah. Mungkin ada tak bersetuju, tak apalah, sesi saya malam ni berhenti. Okay, ini daripada Kenanga. Juga baru recent 25 hari bulan Mei. TP dia RM1.8 bang. RM1.8 bang. Okay, anda cuba, maksudnya dia ada detail mana dia dapat RM1.8 tu. Dia bukan main tiba-tiba je RM1.8 tu. Dia ada based on dia punya financial report, pelbagai lah. So anda boleh baca, cari je, tak susah. Dan mereka adalah orang yang reliable, yang nak bagi buy call. Dan paling penting mereka ni abang besar. So mungkin ramai abang besar kan, dia market mover. So sampai itu dulu saya cakap, mana fikir-fikir sendiri. Okay, mana kita tengok balik tadi, mana hibiscus M-Bank sampai 85 sen. Kalau siapa yang hold, yang kawan saya tu, kalau dia ada ni lah kan, 85 sen bang dia ni. Kemudian Dayang ni sehingga RM1.8. Okay, mungkin dia tengah nak climb up, nak tutup gap yang mula-mula jatuh masa COVID tu. Who knows? Okay, cari Okay, rajinkan sikit diri untuk membaca. By membaca tu anda akan dapat, orang kata apa, lebih exposure dan lebih matang lah. Okay, so pengakhiran ini, suka untuk saya memperkenalkan guru-guru saya, Tuan Alwi, Tuan Siraj Fahmi, Tuan Faiz Wahab. Mereka, orang kata apa, mengajar dengan konsisten dan tak pernah ada nak hype sangat lah. Okay, mereka purely ilmu, insyaAllah berguna dalam pelbagai segi, dari segi financial tu. Okay, recent terbaru akan ada kelas EY-COF bulan minggu depan. Okay, boleh group. Anda jimat sehingga 333 GB seorang. Maknanya kalau 3 orang tu 1,000 bang. Okay, anda nak buat apa, niaga pun, kalau anda tolong bayar seorang, lepas tu seorang tu bayar full kat anda dah boleh buat RM1,000 3 orang untung. Saya sikit nak ajar lah kalau nak buat kan. Ajak 3 orang, semua bayar RM4,000 kat anda. Anda bayar 3 orang, anda dapat RM1,000 kat situ. Kalau nak buat lah kan. Okay, kelas ni buat mana bang? Support group cantik, boleh tengok testimoni macam mana, dan anda boleh dapat akses setahun untuk kelas tu. Okay, itu saja daripada saya.
Terima kasih. Semoga bermakna. Ingat sehingga Julai OPEX punya harga tu boleh fikir-fikir kan. Okey. Minta maaf salah silap perbualan santai kita. Moga bermanfaat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, kenalan-kenalan yang bersama. Tolong sebarkan bursa chat kita yang kita dah bawakan untuk lebih structured lebih structured, yang lebih tu. Saya nak bawa testimoni ada seorang doktor ni, dia menyatakan bahawa begitu sistematiknya yang diajar sebab dia pernah pergi kelas lain, dan itulah nak share pula, tak jumpa pula testimoni tu. Okey, sebab dia dah rasa kan. Lupa every month kita ada satu kelas free yang boleh disebar-sebarkan, nama dia Kickstart. Keep on bersama dengan smartsaham.com. Anda tengok je Facebook, every month kita akan ada free pengenalan bersama siapa Smart Saham. Free sahaja. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Stay tune bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.